Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bab 3 iaitu pengoksidaan dan penurunan pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Sebelum itu kita kena tahu dulu logam besi mempunyai dua nombor pengoksidaan. Yang pertama, dalam ion ferrum 2, nombor pengoksidaan ferrum ialah positif 2. Manakala dalam ion ferrum 3, nombor pengoksidaan ialah positif 3. So, pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 merupakan proses pengoksidaan, manakala penukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 merupakan proses penurunan. So, kalau tengok dekat sini, ion ferrum 2, kalau kita nak tekankan kepada ion ferrum 3, dia akan melepaskan elektron. Manakala ion ferrum 3 nak kepada ion ferrum 2, dia akan menerima elektron. Eksperimen penukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat dituangkan ke dalam tabung uji. Air bromin dimasukkan titis demi titis ke dalam larutan sehingga tiada perubahan berlaku. Campuran tersebut digoncang dan dipanaskan secara perlahan-lahan. Eksperimen nak tukar ion ferrum 2 Fe2+ jadi ion ferrum 3 Fe3+. Fe2+ ni warna dia hijau. Fe3+ warna dia pirang. Okey, ion Fe2+ nak pi ion Fe3+, dia mengalami pengoksidaan. Okey, so dia mengalami pengoksidaan, so kita kena bagi dia bertindak balas dengan ejen pengoksidaan lah. So air bromin ni ejen pengoksidaan. Okey, bila tengok pukul 128, bila air bromin tu dia ditambahkan ke dalam larutan ferrum 2 sulfat, larutan tu berubah warna daripada warna hijau pucat ni jadi warna perang. So maksud dia ion Fe2+ ni dah tukar dah jadi Fe3+. Lepas tu bila tambah NaOH pula ditambahkan secara berlebihan. Lepas tu mendakan perang terhasil. Mendakan perang tu dia tak larut dalam air. So bila mendakan perang tu terhasil, maksud dia dalam tu dah ada kehadiran ion Fe3+ lah, sebab ion Fe3+ kala perang. Okey, lepas tu dalam eksperimen ni bahan yang mengalami tindak balas pengoksidaan of course lah ferrum kan. So ferrum 2 sulfat mengalami pengoksidaan. Ion ferrum 2 kehilangan elektron untuk membentuk ferrum 2 sulfat. Okey. Bila dia mengalami pengoksidaan, dia akan lepaskan elektron. Bila dia lepaskan elektron, persamaan setengah pengoksidaan akan jadi Fe2+. Okey, tengok kat sini bila dia lepaskan elektron dia akan duduk kat belakang. So dia tambah E. Fe2+ mengalami pengoksidaan, lepas tu hasil dia Fe3+. So Fe3+ tambah E. Inilah half equation untuk persamaan pengoksidaan. Then bila ada tindak balas pengoksidaan, mestilah ada tindak balas penurunan. Sebab tindak balas redox ni kan tindak balas kimia, di mana tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan berlaku secara serentak. So ni kan ejen pengoksidaan. Okey, tadi ferrum dah mengalami tindak balas pengoksidaan.
So ferrum ni ejen penurunan. Okey, bahan yang mengalami tindak balas penurunan pula mestilah ejen pengoksidaan. So yang mengalami penurunan ialah air bromin. Dalam modul tu dia cakap air bromin mengalami penurunan. Molekul bromin menerima elektron untuk membentuk ion bromida Br negatif. Okey, molekul bromin Br2 ni dia mengalami penurunan. Bila dia mengalami penurunan, dia akan terima elektron. Lepas tu half equation dia Br2 dia terima elektron. Bila dia terima elektron, elektron dia akan duduk dekat depan. Okey, so dia jadi Br negatif. So tak balance. Sini ada 2, sini 2. Sini 2 darab dia punya charge tu, so ni pun 2. So settle lah half equation dia. Lepas tu cara kita nak buat persamaan ion, kan kita dah ada persamaan setengah pengoksidaan dengan persamaan setengah penurunan. Lepas tu persamaan setengah pengoksidaan dia tadi Fe2 plus melepaskan elektron. Melepaskan elektron jadi Fe3 plus. Lepas tu molekul bromin menerima elektron membentuk ion bromida. Okey, cara nak buat persamaan ion, mula-mula kita kena balancekan E. Tengok, E kat sini ada 2, E kat sini ada 1. So kita kena buat apa? Darab dengan 2. So kita darab dengan 2. So dia akan jadi apa? Dia jadi 2 Fe2 plus dan 2 lagi 2 Fe3 plus tambah 2E. Lepas tu bawah ni sama je, salin balik. Okey, lepas tu bila elektron dia dah balance, kita boleh buang elektron dia. Buang. So persamaan ion dia ni akan jadi, kita ambil yang sebelah anak panah ni, kita pair dengan sebelah anak panah yang ni. So dia akan jadi 2 Fe2 plus tambah Br2. Lepas tu kita ambil yang lepas anak panah ni, kita pairkan dengan yang ni. So dia akan jadi Fe3 plus tambah 2 Br minus. So inilah persamaan ion dia. Lepas tu hampa tengok dalam buku modul tu yang dia punya kesimpulan, bromin telah mengoksidakan ion ferrum 2 Fe2 plus kepada ion ferrum 3. Bromin adalah ejen pengoksidaan. Ion ferrum 2 Fe2 plus telah menurunkan molekul bromin kepada ion bromida Br negatif. Ion ferrum 2 ialah ejen penurunan. Lepas tu kita ada ejen pengoksidaan lain yang boleh gantikan dengan air bromin. Yang first, air klorin. Air klorin dia punya half equation Cl2 tambah 2E jadi 2Cl negatif. Yang kedua kita ada larutan kalium manganet 7 berasid.
So equation dia MnO4 2 minus tambah 5E jadi Mn 2 positif tambah 4 H2O. Okay, 4 H2O. Dan yang terakhir kita ada larutan kalium dikromat 6 berasid. Dia punya half equation CrO7 minus plus 4 plus H positif tambah 6E menghasilkan Cr3 positif tambah 7H2O. Habis. Okay, so tajuk ni tindak berlari redox tanda perubahan Fe2 positif menjadi Fe3 positif dan Fe3 positif menjadi Fe2 positif. Kalau tajuk lepas dia kata mengubah ion ferrum 2 Fe2 positif kepada ion ferrum 3 Fe3 positif. Tajuk saya akan bincangkan ialah mengubah ion ferrum 3 Fe3 positif kepada ion ferrum 2 Fe2 positif. Ion ferrum 3 ni dia boleh diubahkan balik semula kepada ion ferrum 2. Ion ferrum 3 ni dia akan terima elektron untuk membentuk ferrum 2. Ion ferrum ni dia akan mengalami penurunan. Dia juga ialah ejen peroksidaan. Dalam kes ni, kalau kes ni, cadangan ejen dia, ejen peroksidaan untuk ion ferrum ni, zinc dan magnesium. Kalau persamaan dia macam yang saya tunjuk tadi ni, Fe3 positif tambah elektron menjadi Fe2 positif. Sebab apa kita tambah? Sebab kita ni yang kata menerima elektron ni Fe3 positif ni, dia akan terima elektron untuk menjadi Fe2 positif. Betul ni? So, kalau positif nak buat eksperimen dia pula, 2 Cm padu larutan ferrum 3 sulfat dimasukkan ke dalam tabung uji. Masuk dulu. Separuh spatula serbuk zinc dimasukkan ke dalam larutan. Campuran ni pula dia akan digoncangkan dan dipanaskan secara perlahan. Kalau yang simbol ni kalau tak buat tak apa. Campuran tersebut dituras. Larutan natrium hidroksida ni ditambah kepada hasil turasan perlahan-lahan sehingga dia berlebihan dan semua perubahan tu akan direkodkan. Pemerhatian dan inference. Pemerhatian yang pertama ialah larutan ferrum 3 berubah warna daripada perang kepada hijau pucat. Sedikit serbuk zinc terlarut. Ketiga, apabila larutan natrium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan tersebut sehingga berlebihan, mendakan hijau terbentuk. Ia tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Inference. Inference yang pertama ialah ion ferrum 3 telah bertukar kepada ion ferrum 2. Mendakan hijau yang terbentuk apabila diuji dengan larutan natrium hidroksida mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. Kenal pasti bahan yang mengalami pengoksidaan. Terangkan. Zinc mengalami pengoksidaan. Atom zinc kehilangan elektron untuk membentuk ion zinc, Zn2 positif. Persamaan setengah pengoksidaan. Zn menjadi Zn2 positif tambah 2E. Seterusnya, kenal pasti bahan yang mengalami penurunan. Terangkan. Ferrum 3 sulfat mengalami penurunan. Ion ferrum 3 menerima elektron untuk membentuk ion ferrum 2. Persamaan setengah penurunan, Fe3 positif tambah E menjadi Fe2 positif. Persamaan ion. Zn tambah 2 Fe2 positif menjadi Zn2 positif tambah 2 Fe3 positif. Kesimpulan, zinc telah menurunkan ion ferrum 3. Zinc ialah ejen penurunan. Ion ferrum 3 telah mengoksidakan zinc. Ion ferrum 3 ialah ejen pengoksidaan.
Seterusnya, apakah ejen penurunan lain yang boleh menggantikan zinc untuk mengubah ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2? Ejen penurunan yang kita boleh guna ialah magnesium, sulfur dioksida, hidrogen sulfida dan larutan natrium sulfid. Persamaan setengah pengoksidaan magnesium. Mg menjadi Mg2 positif tambah 2E. Sulfur dioksida SO2 tambah 2H2O menjadi SO42 negatif tambah 4H positif tambah 2E. Hidrogen sulfida H2S menjadi 2H plus tambah S tambah 2E. Dan larutan natrium sulfid SO3 2 negatif tambah H2O menjadi SO4 2 negatif tambah 2H positif tambah 2E.